Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopod Channel. Masih lagi ya isu pembebasan Zahid Hamidi. Dan sekarang ini saya membawakan kita untuk mendengar ya satu lagi sudut pandang ya ulasan daripada Lokman Adam ya berkaitan dengan pembebasan Zahid Hamidi oleh peguam negara yaitu Idrus Harun ya yang mana memberhentikan pendakwaan ini. Jadi dikatakan ada 11 alasan ya kenapa ya peguam negara Idrus Harun ini menerima permohonan daripada peguam yang mewakili Zahid Hamidi. Jadi saya mau kita bersama-sama untuk mendengarnya. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopod Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita dengar sendiri pencerahan daripada Lokman Adam berkaitan dengan isu ini. Itu DPP kanan yang telah pun mengutus surat kepada Tan Sri Tommy Thomas memberitahu bahawa pandangan mereka 7 DPP dan juga 5 orang 7 DPP dan 5 orang IO berpandangan bahawa tidak ada sebarang asas bukti yang kukuh untuk mendakwa Datuk Seri Ahmad Zahid dalam kes yang beliau hadapi hari ini. Namun sesedara disebabkan pendakwaan politik yang bermotifkan politik, pendakwaan yang berniat jahat serta pendakwaan yang terpilih. 2 hari selepas itu, Tommy Thomas meneruskan pendakwaan ke atas Datuk Seri Ahmad Zahid. Hari ini kita selepas bocornya memorandum itu, akhirnya kita ucapkan tahniah kepada Tan Sri Idrus. Ni ramai orang tak faham. Dia ingat yang lepaskan Datuk Seri Zahid ini ialah peguam negara yang baru. Tak betul tuan-tuan. Sebenarnya Datuk Seri Zahid dilepaskan oleh peguam negara sekarang ni. Peguam negara sekarang ialah Tan Sri Idrus Harun yang akan bertugas sehingga 5 hari bulan hari esok. Kita punya Datuk Teriruddin akan mengambil alih tugas peguam negara pada hari lusa 6 hari bulan. Jadi yang membuat keputusan ini ialah Datuk Tan Sri Idrus Harun. Amat sedih bagi saya kerana bukan hanya bocor memo dalaman mengesahkan bahawa tidak ada kes ke atas Datuk Seri Zahid, tetapi terdapat juga memo yang bocor yang mengesahkan bahawa semua pihak pendakwaan dan juga pihak IO yang menyiasat kes Datuk Seri Najib dan juga Tan Sri Irwan, mereka juga mengesahkan bahawa kes Abah Aipik yang melibatkan 2 individu ini juga tak sepatutnya didakwa, tetapi telah pun didakwa juga oleh Tan Sri Tommy Thomas. Jadi kita sedih kerana kalau bolehlah kita nak lihat Tan Sri Idrus juga menggugurkan kes yang melibatkan Datuk Seri Najib. Tetapi beliau mungkin hanya sempat untuk menggugurkan kes yang melibatkan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, dan mungkin selepas ini bila kita ada AG baru, kita harap peguam negara yang baru juga menggugurkan kes yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak. Cuma ramai orang tak tahu ada 11 alasan kenapa pihak pendakwaan menarik balik ataupun memberhentikan pendakwaan ke atas Datuk Seri Zahid. Jadi saya nak kupas benda ni dengan sedetail-detailnya. Selepas itu tuan-tuan boleh bertanyakan soalan. Kalau ada walaun-walaun PAS dengan Bersatu yang nak berdebat dengan saya, boleh masuk ke ruang TikTok saya ni, kita boleh jawab, insya-Allah. Panggillah Papa Gomok ke Atan Likas ke, Zam Yahya ke, Aidil ke, puak-puak Perikatan Nasional ni, insya-Allah kita akan jawab satu persatu. Okey. Saya nak beritahu dengan tuan-tuan apa yang telah pun dinyatakan oleh Hakim Colin, warkah yang telah pun dinyatakan
oleh Jabatan Peguam Negara kepada Hakim Collins sehingga menyebabkan Hakim Collins melepaskan tetapi tidak membebaskan. Ini kena faham juga. Ini pun menjadi persoalan. Ada orang tanya, kenapa kes Datuk Seri Zahid ini dia dilepas tetapi tidak dibebaskan? Apa maksud dia? Apa beza dia? Dilepaskan dan tidak dibebaskan. Maksudnya, saudara, Datuk Seri Zahid dilepaskan untuk kes ini. Tetapi pada bila-bila masa beliau boleh didakwa semula di atas kes yang sama. Macam dulu Datuk Seri Aziz Rahim, dia pun dilepaskan tanpa dibebaskan. Kemudian dia bawa dia fight di Mahkamah Rayuan, maka dia menang di Mahkamah Rayuan. Dia dapat DAA, discharge amounting to acquittal. Kalau macam yang Datuk Zahid dapat ni, discharge not amounting to acquittal, maknanya masih lagi boleh didakwa semula kalau ada bukti kukuh dan sebagainya. Ini kena faham. Okey. Jadi pertama sekali, saudara, apa yang dinyatakan kepada Hakim Collins oleh pihak pendakwaan, dengan penuh rendah diri dan hormat berdasarkan peruntukan perkara 145 Perlembagaan Persekutuan dan Seksyen 254 Kanun Prosedur Jenayah, dimaklumkan bahawa pihak pendakwaan ingin memberhentikan prosiding ke atas kesemua pertuduhan yang dibawa terhadap Datuk Seri Zahid, dan meminta supaya ianya dilepaskan dengan tidak dibebaskan. Okey. Apa alasan-alasan pihak pendakwaan untuk memberhentikan prosiding ini ke atas Datuk Seri Zahid? Pertama, setelah 15 orang saksi di peringkat pembelaan, kami berpendapat keterangan 15 saksi perlu diteliti semula. Maknanya adalah keterangan-keterangan saksi ini meragukan, bercanggah dan sebagainya. Maka ianya perlu diteliti semula oleh pihak pendakwaan. Kedua, Datuk Zahid juga telah mengemukakan surat representasi pada Jabatan Peguam Negara bertarikh 8 hari bulan 12 2022 dan 23 hari bulan 1 2023. Representasi ni, saudara, biasa. Macam saya pun buat representasi juga bila saya dituduh menghina Datuk Seri Ismail Sabri. Bila saya didakwa kerana saya telah pun, kata orang tu, merayu supaya keluarga SCP Syariman diberikan pampasan, walaupun dia meninggal dunia bukan kerana vaksin, kerana dia berhadapan dengan serangan jantung selepas dia mengambil vaksin. Walaupun representasi saya ditolak, tetapi akhirnya mahkamah memutuskan untuk saya menang. Tidak ada prima facie ke atas kes yang saya lalui. Jadi Lim Guan Eng contohnya, beliau juga pernah menulis representasi dan representasi dia diterima dan kes ke atas beliau telah pun digugurkan. Ini maksud representasi, tuan-tuan. Lanjutan representasi yang dikemukakan oleh pihak Datuk Zahid, pihak SPRM telah pada 20 hari bulan Januari 2023 memaklumkan kepada AG Chambers bahawa penting untuk siasatan lanjut yang lebih menyeluruh dibuat. Maknanya, berdasarkan maklumat-maklumat terbaru yang diberikan dalam representasi Datuk Zahid itu, pihak SPRM nak siasat lanjut. Nak siasat lanjut. Ini kena faham ni, tuan-tuan. Sepatutnya, ini semua kena tanya dengan latifah yang koyak. Sepatutnya sebelum seseorang tertuduh didakwa di mahkamah, pihak SPRM dah siasat dengan sedetail-detailnya, ada bukti yang kukuh, yang kalau dihadapkan pergi ke Jabatan Peguam Negara merasakan bahawa ada bukti kukuh, complete evidence, boleh menang kes, baru didakwa ke mahkamah. Tapi kita pun tahu hari ini terbongkar bahawa Jabatan Peguam Negara sendiri, saudara, walaupun dah dinasihatkan oleh 7 orang DPP dan 5 orang IO mengatakan tak ada kes, tak ada asas pun nak dakwa, dia teruskan pendakwa juga. Maknanya memang atas arahan Mahathir Mohamad Al-Puaka ni, tuan-tuan.
Siapa yang cakap? Bukan saya cakap. Tetapi yang cakap ini ialah peguam negara yang menerima arahan. Dalam buku Justice in Wilderness yang ditulis oleh Tan Sri Tommy Thomas, bekas peguam negara, beliau mengatakan bahawa beliau mendapat arahan secara langsung daripada pihak eksekutif, daripada Mahathir lah, untuk melakukan pendakwaan terpilih ke atas individu-individu ahli-ahli politik tertentu seperti Datuk Zahid, Datuk Najib, Datuk Aziz Rahim. Sama juga, Datuk Aziz Rahim pun saudara, pihak pendakwaan, pihak IO mengatakan tak ada kes, tapi mereka teruskan juga. Itu sebab kita harap lepas ini, macam ada lagi kes-kes yang belum lagi ni, yang jelas bermotifkan politik, berniat jahat, pendakwaan terpilih, kita harap lepas ni semua dibuang. Contohnya macam kes Datuk Bong juga, masih lagi belum diketepikan lagi. Okey. Surat representasi OKT turut menyentuh sebelum, semasa dan selepas yang dibuat secara terburu-buru, cuai dan tidak matang. Kenapa saya kata benda ni? Kenapa pihak Jabatan Peguam Negara? Tuan-tuan ingat tak, saudara, bila mana kita mempersoalkan kenapa pada ketika zaman Latifah Koya itu, pada ketika itu, biasanya orang yang didakwa, macam contohnya, bila Lim Guan Eng didakwa, dia menerima suapan, dia didakwa. Orang yang menyuap pun didakwa, iaitu Pang Likun. Tetapi dalam kes Datuk Zahid, tuan-tuan, apa yang berlaku, saudara? Orang yang menyuap tak didakwa, tetapi orang yang disuap, kononnya disuap, didakwa. Dan bila kita tanya dengan pihak SPRM Latifah Koya pada ketika itu, tuan-tuan, jawapan pihak SPRM, tak apa, kita dakwa dulu, kita siasat kemudian. Ini tak pernah berlaku dalam sejarah mana-mana negara, tuan-tuan. Biasanya kertas siasatan dah komplit, dihantar kepada Jabatan Peguam Negara. Dan kadang-kadang tak lengkap siasatan tu, Jabatan Peguam Negara tendang balik. Kemudian pihak SPRM ke pihak polis ke siasat lagi, lengkapkan, baru dah komplit betul-betul, barulah Jabatan Peguam Negara terima, barulah didakwa. Ini jelas menunjukkan berlakunya terburu-buru seperti mana dalam perkara 5 yang dinyatakan oleh Jabatan Peguam Negara ni, tuan-tuan. Terburu-buru, cuai dan tidak matang. Okey. Ini mengganggu reputasi pendakwaan tercemar dan dari kacamata umum seolah-olahnya iaitu Jabatan Peguam Negara telah diperalat pihak tertentu. Betul lah, tuan-tuan? Itu sebab saya ucap tahniah kepada Tan Sri Idrus. Kerana hari ini bila bocor saja dokumen Datuk Ahmad Akram Gharib ini yang menjelaskan bahawa memang tidak ada asas untuk mendakwa Datuk Seri Zahid, maka Jabatan Peguam Negara membuat keputusan yang betul dengan menggugurkan dan menghentikan pendakwaan ke atas Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Untuk tidak menafikan hak OKT dan tidak ada salah laku. Bagi mengelakkan ada salah laku, maknanya dah tahu benda ni terang-terang tak ada kes, tapi diteruskan juga. Ini akan dipanggil miscarriage of justice. Pertuduhan terhadap OKT perlu diberhentikan secara DNAA sehingga siasatan yang menyeluruh selesai. Apa maksudnya, tuan-tuan? Maknanya, disebabkan siasatan ni tak lengkap lagi, maka pertuduhan ke atas OKT ni diberhentikan. Bagi lengkap dulu. Tetapi kalaulah lepas berlakunya siasatan ke atas ni didapati bahawa memang terang-terang pendakwaan terpilih, tak adalah pendakwaan diulang balik. Maknanya tidak ada pendakwaan semula. Ini kena faham. Okey. Mahkamah ambil maklum penubuhan RCI untuk menyiasat kes buku Tommy Thomas yang mendedahkan terhadap pertuduhan individu-individu tertentu, tuan-tuan. Yang macam saya sebut tadi, berlakunya arahan daripada pihak eksekutif Mahathir ni supaya individu-individu tertentu, ahli-ahli politik tertentu didakwa pendakwaan terpilih berniat jahat dan bermotifkan politik. Benda ni disiasat. Kalau didapati betul,
selepas diwujudkan Suruhanjaya Siasatan Diraja ataupun RCI ini, maka tidak adalah sebarang pendakwaan balik ke atas Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Itu pun Datuk Seri Zahid insya-Allah esok dia akan kemukakan rayuan di Mahkamah Rayuan supaya dia mendapat DAA, discharge amounting to acquittal. Maknanya dia mahu dilepaskan dan dibebaskan. Macam kes Lim Guan Eng, dia dilepaskan oleh Hakim Datuk Hadariah, dilepaskan dan dibebaskan. Maknanya lepas ni dia tak boleh didakwa di bawah kes yang sama, tuan-tuan. Ini kena faham. Okey. Dakwaan dalam representasi selective prosecution penting untuk pihak pendakwaan dan SPRM melihat dan turut menyiasat dakwaan ini. Salah satu sebab benda yang nak disiasat ni bukan maknanya, saudara, siasatan ni tak lengkap. Tetapi bukan maknanya siasatan tu bak kata orang tu belum lengkap, dia dah dakwa sangat. Tetapi termasuklah siasatan ke atas berlakunya pendakwaan terpilih ni. Dan bila siasatan ni disahkan, memang betul berlakunya pendakwaan terpilih, orang yang terlibat melakukan pendakwaan terpilih ke atas Datuk Seri Zahid, ke atas Datuk Seri Najib, ke atas Datuk Seri Bong Mokhtar, ke atas Datuk Seri Ahmad Maslan, Tan Sri Syaril, Aziz Rahim, semua ni tuan-tuan boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Jangan lupa tu, saudara. Okey? Selaras dengan tujuan RCI yang bertujuan menyiasat dakwaan-dakwaan berkenaan pelanggaran tanggungjawab profesional pemegang jawatan tertinggi negara. Macam tadi, sepatutnya seorang pegawai negara ni bertindak profesional. Tidak boleh, walaupun dia tahu bahawa dia menerima arahan daripada Perdana Menteri. Perdana Menteri tak Perdana Menteri. Di bawah perkara 145 Perlembagaan Persekutuan, pegawai negara boleh tak ikut pun cakap Perdana Menteri. Tak ada sebab kenapa dia kena ikut cakap Perdana Menteri dan melakukan pendakwaan terpilih. Salah, tuan-tuan. Apa yang Tommy Thomas buat itu salah dari segi sudut undang-undang. Kerana Tommy Thomas ada perlindungan di bawah perkara 145. Dia boleh mendakwa sesiapa saja dia suka. Dia boleh gugurkan pertuduhan terhadap sesiapa juga yang dia suka. Malah dia boleh, tuan-tuan, dia boleh mendakwa Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu di Mahkamah Khas. Besar kuasa Tommy Thomas ni. Jadi tak ada sebab kenapa dia kena dengar cakap Mahathir. Tetapi kenapa dia meneruskan. Sedangkan 7 DPP dan juga 5 orang IO mengatakan tak ada sebab, tak ada kes, tak ada asas nak dakwa Datuk Zahid. Sama juga kes Datuk Najib dan juga Tan Sri Irwan Siriga. Tidak ada asas, tidak ada bukti untuk mendakwa Datuk Sri Najib, Datuk Sri Zahid di bawah kes Abak IPIC. Tambahan pula hari ini, Abak IPIC telah pun membuat penyelesaian dengan kerajaan Malaysia. Dah bayar balik 8 bilion ringgit. Ada untung lagi. Satu memo dalaman dikeluarkan oleh AG Chambers yang tular. Ini sebab yang ke-11. Langkah untuk menentusahkan kerana turut menyentuh isu yang dibangkitkan OKT melalui representasi yang dikemukakan beliau dan menguatkan lagi untuk siasatan menyeluruh kes melibatkan OKT ini. Ini yang macam saya sebut sebelum-sebelum ni, tuan-tuan. Berlakunya pendakwaan terpilih. Kita dah cakap sebenarnya dah dekat 5 tahun dah sebenarnya kita cerita tentang pendakwaan terpilih terhadap Datuk Najib dan juga pemimpin-pemimpin UMNO dan Datuk Zahid sekali. AGC di bawah perkara 145 Perlembagaan Persekutuan boleh memberhentikan dan memberikan kes DNAA. Kami percaya dengan kesan DNAA, ia bukan sahaja dapat menjimatkan masa dan kos pihak-pihak, malah lebih adil kepada semua pihak di mana sebarang pertuduhan hendaklah dibuat hanya selepas siasatan lanjut dan RCI selesai bersidang dan mencapai keputusan. Pegawai negara berpendapat tidak adil untuk menanggung
Jabatan Peguam Negara boleh je tangguh kes Datuk Zahid ni. Tapi kalau nak tunggu RCI selesai siasat, barulah nak teruskan pembicaraan. Tuan-tuan, RCI ni makan masa 2 tahun, 3 tahun. Jadi orang akan kata Datuk Zahid pula nanti kononnya meminta penangguhan kes dia. Seorang ianya akan terbuka pada fitnah dan sebagainya, seolah-olah macam disebabkan dia timbalan Perdana Menteri, maka kes dia ditangguhkan bertahun-tahun. Itu sebab sekarang ni disebabkan dengan hujah-hujah tadi, 11 hujah itu, pihak pendakwaan beranggapan bahawa diberhentikan dulu pendakwaan, diteruskan siasatan, diteruskan RCI. Kalau lepas RCI ini didapati ada bukti kukuh Datuk Zahid memang terlibat, barulah didakwa, tuan-tuan. Tetapi kalau ada bukti kukuh seperti mana yang didapati oleh pasukan petugas khas yang telah pun mencadangkan kepada kerajaan bahawa Tan Sri Tommy Thomas boleh didakwa di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, boleh didakwa kerana telah melanggar profesionalisme sebagai seorang penjawat awam, sebagai seorang peguam negara. Boleh didakwa di bawah akta hasutan dengan apa saja yang tertera di dalam buku dia, Justice in Wilderness. Ada lebih kurang dalam 17 pertuduhan boleh dikenakan, 17 kesalahan yang dilakukan oleh Tan Sri Tommy Thomas. Sebenarnya, tuan-tuan, dah ada bukti kukuh. Sudah pun pasukan petugas khas mengesahkan dia dah langgar 17 perkara ni. Itu dia sahabat semua penjelasan daripada Lokman Adam ya, berkaitan dengan pembebasan ya Zaid Hamidi. Jadi Peguam Negara sendiri pun membuat keputusan, iaitu Idrus Harun, sebelum beliau habis tempoh perkhidmatannya sebenarnya ya, Peguam Negara mengambil keputusan untuk membebaskan, melepaskan tapi tidak dibebaskan ya Zaid Hamidi, yes, dan sekarang ini ya mereka akan lakukan ya penyiasatan. Sekiranya benar ada bukti jelas, ada bukti kukuh, maka Zaid Hamidi akan dibawa semula untuk pendakwaan. Sekiranya tidak, dia akan terus dibebaskan, sahabat-sahabat semua. Jadi sebenarnya siapakah yang memberi arahan ya supaya pendakwaan ini dilakukan? Ya, seperti mana yang dinyatakan oleh Lokman Adam bahwa ini adalah satu pendakwaan terpilih yang sengaja dilakukan oleh bekas Perdana Menteri bagi menekan pemimpin mereka, iaitu Zaid Hamidi, pemimpin UMNO, untuk membubarkan UMNO itu sendiri. Tapi apa yang berlaku ya, dikatakan Zaid Hamidi tidak menerima apa yang diarahkan itu, malah beliau didakwah dengan begitu cepat sekali, sahabat-sahabat semua. Ini yang mengejutkan kita akhirnya, kerana permohonan yang dilakukan ya, bukan permohonan baru, ini bukan permohonan baru. Seperti mana baru ini kita mendengar ya kata-kata ataupun pencerahan daripada Syed Saddiq, kononnya ini adalah permohonan baru daripada Kerajaan Madani. Sebenarnya ini adalah permohonan ya yang dilakukan oleh Peguam Zaid Hamidi sendiri. Ya berkali-kali, kalau dikatakan, kalau saya silap 11 kali mereka membuat permohonan, dan akhirnya Peguam Negara Idrus Harun membenarkan melepaskan Zaid Hamidi kerana ya ketidakcukupan bukti, ya tidak ada asas dan sebagainya, sahabat-sahabat semua. Jadi jelas ini adalah satu alasan yang sengaja direka untuk menekan pemimpin-pemimpin UMNO kerana tidak mengikuti ya arahan untuk membubarkan parti mereka. Itu antara pencerahan yang dibuat oleh Lokman Adam ya di dalam pembebasan Zaid Hamidi dalam kes 47 pertuduhan ini. Jadi sahabat semua, ya kita telah mendengar ya pelbagai sudut pandang ya daripada saya sendiri ya, dan sebentar tadi daripada Brother Iswardi, dan sekarang ini kita mendengar daripada Lokman Adam. Jadi apa yang kita tahu, makin meroyanlah ya pihak pembangkang, dan pastinya mereka akan menggunakan isu ini ya di dalam kempen mereka yang berbaki beberapa hari lagi sebelum pilihan raya kecil akan dilakukan di mana
di Parlimen Pulai dan juga Simpang Jeram di negeri Johor ini. Jadi, Anda fikirkan sendiri sebab keputusannya ada di tangan Anda, khususnya Anda rakyat dan juga bangsa Johor. Terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.